Masihkah engkau ingat kisah bersama di jalan yang indah, bahagia dengan cintanya? Namun mengapa engkau tak seperti dulu? Ku raih padanya agar dirimu pulang. Dan ketawa karena aku saling harap tak lelah membimbing semua. Dr. Rokia is very wow, excellent, Terbaik. barakallah fiik. You're marvelous. Terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Karan Nizam Zain Nazri, Master PhD Strategis nombor 1 di Malaysia, guru pengurusan Master PhD anda. Sebenarnya gempur saya yang kali kedua. Sebelum ni ada berlaku sedikit stuck lah untuk saya punya tesis. Saya nak dapatkan motivasi. Sebab sekarang ni saya dalam pertengahan. So, biasalah dalam pertengahan kita ada sometimes terduduk, terbangun. Saya nak tahu sedikit tentang pengurusan master dan PhD. Tapi saya ada banyak kekangan masa. Saya bertugas di Kementerian perkara yang bagus dan dia tak ada berkira-kira tentang ilmu ni. Saya rasa saya sudah mula berjalan. Walaupun saya baru daftar 18 Februari dan dia masih baru, tapi saya sudah nampak ke mana saya ingin jalan. Bagaimana saya melalui proses pengajian saya bermula dengan bagaimana nak menulis dan kemudian saya dapat tahu macam mana kita nak buat time management dan juga thesis management sebab saya dah berkeluarga dan juga saya juga dalam masa sama saya bekerja. Selepas ini lebih excited lagi untuk aplikasikan ilmu dan juga teknik-teknik yang telah dikongsikan oleh Dr. Rokia. Dia memberi keyakinan pada saya bahawa PhD ni adalah satu proses, bukan sesuatu yang susah. Dan semua orang boleh capai sebenarnya. Saya akan cuba praktikkan 3B tu. Bagaimana dan 3B satu lagi buat. Inilah yang saya cari selama ni, iaitu coaching, mentoring untuk kita ada talian hayat untuk menamatkan PhD. Kadang-kadang kita ada ilmu tentang konten kita, tapi kita tidak ada ilmu untuk mengurus dia. Jadi banyak sumber tapi tidak diurus dengan baik, kita akan hilang arah. Jadi mudah-mudahan bengkel seperti ini boleh membantu kami sebagai pelajar untuk tahu ke mana arah yang sepatutnya kami pergi. Everything that we want to do, it is a journey. It is not a destiny. So meaning to say you have to enjoy it. And while you want to enjoy it, there must be a system. So just follow the system, obey it, and trust me, you're going to. And I believe myself, if I do it, I definitely can do it better. Antara benda paling besar yang saya belajar hari ini adalah how you do anything is how you do everything. Dan antara tips-tips menarik yang telah dikongsikan for style, antara salah satu stylenya adalah slot in. Itu adalah antara benda yang wow. Dan satu lagi 11 habit of orang-orang yang berjaya. Dan antara benda yang paling menarik sekali adalah social media, yang 4 apps yang dikongsikan insyaAllah akan sangat membantu. Pada kawan-kawan yang nak belajar PhD ataupun sedang menjalankan kajian untuk PhD, jemputlah datang. Anda akan dapat motivasi yang
lain dari yang lain sebab kita memerlukan momentum untuk menguatkan lagi semangat kita untuk terus meneruskan perjuangan kita hingga ke titisan, bukanlah darah terakhir tak, tapi maksudnya siap. Maksudnya tesis yang bagus adalah tesis yang siap. Saya ada kawan 6 orang yang sambung master tetapi tak habis, dan saya ada 1 orang kenalan yang ada PhD 8 tahun baru siap. Bagi saya kursus ni adalah kursus wajib bagi siapa yang menanam cita-cita untuk sambung master dan PhD. Memang wajib, dan sekali kita datang sini kita ada target dan kita takkan menyesal. Duit boleh cari tapi sijil master dan PhD tak boleh dibeli. Because somehow or other we need help, we need motivation, we need support system. Sangat-sangat patut, sama ada kita belum bermula, tengah berfikir nak sambung studi atau tidak, ataupun baru bermula macam saya, ataupun mungkin sahabat-sahabat yang sudah mula tapi tak gerak, kena pergi, atau yang sudah tinggal lama tapi masih ada harapan untuk memulakannya semula. Saya sangat sarankan untuk orang join lebih awal lagi sebelum mereka memulakan pengajian, sebab kita akan lebih clear supaya kita mengikut jejak orang-orang yang berjaya lah dan mengurangkan kesalahan-kesalahan yang mungkin boleh berlaku. Patut untuk join, dekatkan diri dengan program Rocket ni sebab macam saya beginner kan, tak tahu apa yang nak mula, jadi dekat sini kita boleh tahu apa yang kita nak mula dan kita akan perasan rupanya ramai sangat bangsa-bangsa postgraduate yang sebenarnya sama-sama sedang berjuang dengan kita. Kita bukan bersendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini saya dikunjungi oleh satu syarikat bagi saya cukup bermakna, 2M World, di mana syarikat ini adalah syarikat yang banyak mengusahakan melahirkan atau memberi jawapan kepada isu-isu berkaitan pembelajaran, khususnya mereka yang cuba untuk menekuni master dan juga PhD. Jadi Dr. Rocket akan mengadakan seminar gempur yang bagi saya cukup bermakna, kerana apa yang diberitahu kepada saya bahawa ia dapat membantu calon-calon master dan PhD khususnya dalam menguruskan pengajian dengan penuh sistematik, mudah, teratur, tersusun dan juga bersifat profesional. Jadinya cara seperti ini adalah amat penting kerana ada pelajar-pelajar yang mula membuat PhD dan master, terutamanya master, dalam keadaan zero maklumat. Bagaimana cara nak kita punya takdim atau nak serahkan borang, termasuklah pemilihan supervisor, pemilihan tajuk, begitu juga susun atur khutbatul bahs ataupun kita kata apa yang sepatutnya dikemukakan ketika dalam menyusun tajuk-tajuk. Begitu juga buku yang patut dibaca untuk mengemaskan dan mengukuhkan apa yang dibincangkan satu persatu. Masihkah engkau ingat kisah bersama di jalan yang indah, bahagia dengan cintanya? Namun mengapa engkau tak seperti dulu? Ku raih padanya agar dirimu pulang. Ku mengenang kau
tertawa karena aku sedih ada. Tak lelah membimbing semua. Dunia kisah dulu. Oh, nah, nah, nah. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, petang semua, petang yang luar biasa. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberikan kesempatan kepada kita pada petang ini buat kali yang ketiga sebenarnya untuk kita sama-sama berkongsi kisah-kisah inspirasi yang luar biasa pada geng Platinum Dr. Rocket yang luar biasa sebab mereka committed dan sebab ke trust the process dan mereka faham kepada satu falsafah yang kita panggil sebagai now or never. Dan sebenarnya pada petang ini kita akan bersama dengan dua orang Platinum yang luar biasa. Dan jika sekiranya anda telah bersedia, mohon untuk komen kami bersedia dah. Dan pada petang ini, saya nak minta maaf kepada semua sebab pada petang semalam, tim saya berusaha dengan begitu gigih untuk menyelesaikan isu berkenaan dengan untuk connect di antara Facebook dan juga Zoom. Tetapi at the end of the day, tim saya surrender dan mereka tak dapat nak settlekan isu tersebut kerana masalah teknikal pada Facebook. Dan kami mohon maaf, kami mohon maaf kepada semua para penonton yang telah pun bersedia di hadapan skrin semalam sebab semalam kami tak dapat nak buat session sebegini kerana masalah ataupun cabaran teknik yang kami tak jangkakan sebenarnya dan mohon maaf kepada semua. Dan pada petang ini adakah anda telah bersedia? Dan jika anda telah bersedia, saya akan jemput Platinum yang pertama pada petang ini, satu orang insan yang luar biasa. Dan sebelum saya jemput beliau, ingin saya bacakan beberapa result beliau, sebelum beliau bercerita panjang kepada anda. Yang pertama, Platinum ini beliau telah mula join Dr. Rocket sejak daripada tahun lepas. Di mana beliau telah hadir seminar gempur tahun lepas bermula daripada 7 Julai 2019. Dan itu jumlah mereka yang hadir kurang daripada 200 orang. Tetapi daripada jumlah itu, mereka yang benar-benar committed untuk saya bantu mereka tak ramai. Seorang yang hadir gempur pada tarikh itu yang committed untuk saya bantu, beliau ada kita interview pada petang ini. Dan apa yang berlaku? Setelah beliau committed untuk saya bantu beliau, apa yang berlaku? Tuan-tuan dan puan-puan, beliau hadir RIC1, beliau hadir RIC2 dan paling best apabila beliau hadir seminar dan apa yang berlaku adalah puan, beliau telah berjaya menyelesaikan draft pertama tesis beliau yang mana beliau telah berjaya menyelesaikan draft pertama tesis beliau pada 27 Mei 2019. Dan kalau tak salah saya, ketika itu berada pada 10 akhir Ramadan, beliau bergambar dengan tesis beliau, draft yang pertama, yang mana sebelum beliau jaya tesis tersebut telah pun meninggal dunia dan telah pun dikapai beberapa kali. Dan 2019 beliau telah berjaya menyelesaikan draft yang kedua. Draft yang kedua selesai. Maknanya 27 Mei, kurang daripada sebelah, beliau telah berjaya menyelesaikan draft yang kedua beliau pada 10 Mei 2019. Luar biasa tak? Dan pada 15 Ogos 2019,
beliau telah berjaya menyiapkan draft yang ketiga. Nampak tak? Grow. Thesis yang grow. Okey, nak cerita banyak pun tak nak. Okey, cuma nak beritahu kepada anda, okey, setakat hari ini beliau telah berjaya menyiapkan draft yang ke-8 beliau. Kau rasa? Okey, tanpa kita melengahkan masa pada petang ini, saya jemput kepada platinum yang luar biasa ini untuk sama-sama berkongsi pada petang ini. Dan apa kata saya jemput beliau untuk on air bersama kita sekarang. Silakan. Adakah beliau telah bersedia? Okey, jika sekiranya beliau telah bersedia di talian, mohon untuk masuk sekarang. Okey, jika sekiranya beliau telah pun berada di talian sekarang, saya mohon untuk beliau munculkan diri. Silakan. Okey, jika sekiranya beliau telah berada di talian, saya mohon untuk beliau munculkan diri beliau. Silakan. Okey, sabar menunggu sebentar. Okey, sebab kita ada technical challenge petang ni. Okey. Dan saya mohon untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kita pada petang ini untuk anda berikan komen dan juga anda boleh bagi feedback kepada kita semua. Dan saya mohon untuk anda teruskan tag rakan-rakan anda pada petang ini dan mohon untuk anda tag rakan-rakan anda. Saya mohon untuk anda sharekan video ini sekarang supaya lebih ramai yang dapat manfaat daripada video yang sedang kita kongsikan sekarang.
Okey, dan juga mungkin sementara saya menantikan beliau masuk dalam talian kita, okey, saya nak share dengan anda beberapa perkara pada petang ini. Dan anda mungkin tertanya-tanya kenapa saya buat sesi inspirasi ini. Okey. Dan sebenarnya tujuan kita buat sesi inspirasi adalah yang pertama untuk kita bantu anda supaya anda sentiasa ada motivation dan anda sentiasa ada energi kerana melihat orang-orang yang berjaya akan memberikan energi kepada anda. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apabila anda mendengar perkongsian mereka, okey, apabila anda mendengar perkongsian mereka, ia akan membantu anda untuk belajar berkali-kali. Kerana orang-orang yang berjaya, mereka meninggalkan jejak-jejak mereka. Okey, orang-orang yang berjaya, mereka meninggalkan jejak-jejak mereka dan jejak-jejak ini boleh dipelajari. Okey, saya ulang balik, jejak-jejak ini boleh dipelajari. Okey, so petang ni berapa ramai yang nak belajar? Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum, petang ni berapa Doktor. ramai yang petang ni berapa ramai yang nak belajar jejak-jejak orang-orang yang telah ada rizaq? Anda boleh komen di talian jika sekiranya anda nak belajar jejak-jejak insan yang ada rizaq. Tuan-tuan, ramai orang boleh mendakwa mereka boleh bantu orang. Okey, ramai orang mendakwa mereka boleh bantu orang, tetapi bila kita tanya kepada mereka apakah rizaq you, dan mereka tak boleh tunjukkan rizaq mereka. Okey, saya ulang balik, pentingnya anda ada yang ada rizaq. Okey, ada circle group yang ada rizaq dan pentingnya anda ada mentor yang ada rizaq. Okey, dan petang ni kita nak tunjuk anda dan nak belanja anda dengan rizaq kita. Okey, so now di Thailand kita telah ada pun Cik Puan Faridah Hanim. Okey, Faridah boleh bagi salam kepada semua, silakan. Ya, terima kasih Doktor. Assalamualaikum semua yang sedang menonton petang ni. Apa khabar semua? Boleh hi-hi sikit. Okey, Faridah apa khabar? Alhamdulillah Doktor. Walaupun dalam keadaan anak demam tapi alhamdulillah lah. Syukur sangat. Tak apa. Anak demam tu nak bagi rezeki sebenarnya. Itulah alhamdulillah lah. Okey, Faridah, petang ni kita tak banyak masa sebenarnya. Okey, so apa kata kalau kita minta Faridah untuk perkenalkan diri, okey, perkenalkan diri supaya orang boleh tahu siapakah Faridah yang sebenarnya. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nama diberi Faridah Hanim binti Syakirin. Saya sekarang sedang buat PhD dalam bidang biokimia pemakanan, iaitu haiwan lah. Sains biokimia pemakanan. Macam itulah. Sekarang ni saya buat PhD di UPM Serdang. Dan sekarang pun saya tengah buat part-time business dan insya-Allah habis saya PhD ni saya akan menjadi seorang pensyarah di UPM nanti. Insya-Allah. Okey, ramai yang tak tahu biokimia apa, Faridah? Tolong explain more sikit benda apa biokimia ni? Biokimia ni dia adalah tentang orang kata kita punya physiological process dekat kita punya badan. Dia macam ada dekat semua, contohnya dekat manusia, dekat binatang, dekat tumbuhan kan. Itu apa yang saya belajar lah. Masa mula-mula saya belajar tu memang saya tak faham apa ni biokimia. Rupa-rupanya dia adalah basic kepada fundamental kepada semua aspek sains dan kehidupan dekat dunia ni. Itu dia biokimia. Nampak tak kepakaran Faridah Hanim sedang ditonjolkan sekarang. Okey, boleh tak Faridah cerita pada semua orang ijazah pertama daripada mana, master di mana, silakan. Okey, saya buat degree dalam bidang biokimia dekat UPM, master sains pemakanan dekat UPM juga. PhD sains biokimia pemakanan. Maksudnya dia combination. Combination degree dengan master saya, jadilah PhD. Dan rezeki Allah nak bagi tu saya specialize dekat haiwan. Dan juga sebenarnya interest saya dekat pemakanan manusia kan. Tapi tak tahulah adalah sebab kenapa Allah nak bagi saya punya specialization PhD ni dekat haiwan. Tapi tak ada masalah pun untuk saya faham manusia ataupun tumbuhan ke apa kan. Tak ada basic kan daripada semua bidang tu insya-Allah. Ini memang
Ini memang bermaksud Faridah memang UPM di hatiku forever ni. Betul doktor. Berusaha nak keluar daripada UPM tapi tak tahu kenapa Allah nak bagi saya duduk kat situ juga. Yes, macam tu. Memang Allah plan yang terbaik untuk you insya-Allah. InsyaAllah doktor. Okey Faridah, okey. So petang ni ramai orang nak belajar daripada Faridah. Ramai orang nak tahu kisah Faridah Hanim. Okey, baik. Bagaimanakah Faridah Hanim melihat PhD sebelum bertemu dengan Dr. Rocket? Silakan. Okey, sebenarnya sebelum saya jumpa Dr. Rocket ni memang panjanglah kisah saya sebab saya sebenarnya ada cabaran yang sangat besar dalam PhD saya, which is saya punya research saya, thesis saya tak tahu, didn't know where. Saya macam direction saya memang kelang kabut dan tak tahu ke mana. Dan sebelum saya jumpa Dr. Rocket tu memang saya cari somebody yang boleh tolong saya clearkan journey saya ni supaya at the end saya dapat PhD tu. So masa saya jumpa Dr. Rocket tu memang saya dalam keadaan tak register, maksudnya saya dropkan diri saya. Dan dengan harapan saya harapkan Dr. Rocket mampu untuk bantu saya lah untuk saya clearkan path ni. Macam tu doktor. Okay, Assalamualaikum. Okay. Okey, so Faridah, dengar ke suara saya ni jelas ke? Yes, dengar. Sekarang dengar doktor. Okey, right. Okey, so Faridah, boleh tak cerita kepada semua orang jumpa Dr. Rocket bagaimanakah status tesis PhD Faridah? Okey, status tesis memang macam mana nak cakap, saya memang tak ada first draft walaupun saya dah bersem-sem buat PhD ketika itu. Dan saya tak tahu. Tu berapa sem? Banyak sem doktor. 12 sem. 12 sem. Sampai kan tim saya punya research team tu pun semua dah meninggal, semua dah terminate PhD. So saya pun sebenarnya tak ada motivasi sebenarnya nak teruskan kan. Tapi parents saya keep on cakap mesti ada jalan tu Faridah, mesti ada jalan. So macam saya pun keep on trust, cakap insya-Allah ada jalan. Dan alhamdulillah bila saya jumpa Dr. Rocket, sebenarnya saya dapat satu benda lah. Sebenarnya thesis tu tak susah, tapi sebabkan thesis tu susah, kita dalam fikir susah, so dia affected ke semua kehidupan termasuk life semualah. Tu yang Okey, so macam mana Faridah boleh jumpa saya ni? Bila jumpa saya dan bagaimana boleh jumpa saya? Okey, saya jumpa doktor ketika pre-gempur di USIM pada 7 hari bulan 4. Pada bulan 4 tahun lepas, pre-gempur USIM. Ketika itu. Macam mana boleh jumpa program tu? Tak tahu, saya dapat WhatsApp daripada tim doktor. Pada malam sebelum program tu kan, saya dapat WhatsApp, saya macam pelik juga kan. Tapi tak apalah, mungkin katnya, yelah FB ads ke apa kan. Dan masa tu saya macam, sebelum tu memang terdapat banyak iklan doktor daripada FB. Tapi saya macam tak terbuka pintu hati kan. Agak dah tu. Petunjuk tak sampai lagi. So macam, bila macam dapat malam tu, saya macam, why not saya pergi. Kenapa saya asyik fikir-fikir kan. Tapi saya pergilah, mana tahu ada jalan kan. So saya pergi, saya datang lah. Ketika saya datang dalam 3 jam macam tu. So apa impact daripada pre-gempur yang 3 jam ya sebenarnya? Itu hanya 3 jam saja saya berkongsi. Apa impact lepas balik daripada pre-gempur tu? 3 jam tu doktor, sebenarnya masa 1 jam doktor dah bercerita kat depan tu, saya memang terus menangis sebab doktor kata PhD is jambatan ke syurga. Saya memang menangis betul-betul. Masa saya sangat menangis, saya sebab kenapa? Sebab saya tak jumpa pun benda tu sepanjang saya buat 12 sem tu, saya tak jumpa pun jawapan tu. Dan tak siapa beritahu saya yang PhD is for syurga kan. So saya macam dapat maksudnya Faridah, daripada master sampai 12 semester yang meninggal tu tak pernah ada orang cakap PhD adalah jambatan ke syurga, betul kan? Betul. Betul, sangat betul. Selama ni saya tak ada mindset yang betul. Teruk sangat doktor. Teruk sangat tu. Ramai dekat luar sana pun ramai macam ni. Nak kena rotan juga sebenarnya. Kena rotan dengan doktor kan. Itulah. Okey Faridah, apa yang berlaku lepas tu? Lepas balik pada pre-gempur tu, apa yang berlaku lepas tu? Okey, lepas tu saya memang ada semangat lah. Memang semangat saya kuat. Saya rasa saya dah nampak jalan sikit daripada jalan yang gelap. Tak nampak apa-apa tu. Saya nampak lah yang sebenarnya ada lagi cahaya sikit-sikit tu kan.
So saya ikutlah flow tu kan. Saya ikut, doktor cakap 40 minutes per day buat PC semua tu kan. Apa yang saya buat, saya tampal kat cermin bilik air kan. Kusuk gigi saya nampak 40 minit kan. Tapi siapa yang ajar tu? Doktor lah yang ajar. Saya tengok hari-hari tau, walaupun saya tak ada tindakan, saya tengok macam mana nak buat. Dan saya cuba, sebab sebelum tu saya nak menghadap even 10 minit saya tak boleh. Saya rasa macam kita procrastinate kan. Kita macam tak boleh. Kita tak boleh. Kita akan rasa macam ngantuk tu nak tidur. Tapi bila saya tengok benda tu kan, hari-hari terus saya jadi macam seronok. Saya rasa macam okay, saya boleh menghadap, saya boleh tengok, dan alhamdulillah from time to time the thesis progress. Okay, baik. Now Farida. And then lepas pergi Gempur, Farida join apa? Seminar apa lepas tu ya? Okay, lepas pergi Gempur, sebenarnya seminar doktor tu RIC. Kan? RIC. RIC 2 doktor masa tu. Lompat kelas lah dahsyat ni. Ni lebih hebat daripada Syukur Marzuki ni. Ya, RIC 2. Masa tu semua orang cerita pasal thesis lah apa kan. Saya macam pening lah. Saya macam apa yang diorang cakap ni sebenarnya saya tak faham. RIC 2 lah apa. Tapi saya macam gamble je kan. Saya dengar je doktor share. Saya macam cubalah untuk adapt. Tapi sebenarnya saya rasa seronok sebab semua orang cakap boleh habis thesis 2 minggu, 3 minggu, sebulan. Saya rasa saya nak tahu lebih. Saya sebenarnya dah datang keadaan saya macam apa benda doktor nak tunjuk sebenarnya kan. Tapi saya keep on tanya sampai saya dapat jawapan lah. Balik RIC 2 tu pun saya duduk WhatsApp dengan semua team Platinum Batch 1 masa tu kan. Macam mana ni Dr. Ustaz Roslan? Sekejap Sila faham. Okay. Ibu yang baik. Okay. Saya tanya Ustaz Fahmi, ramailah yang saya tanya sebenarnya kan macam mana. So diorang bantu saya. Yang saya nampak team Platinum memang sangat baik. Diorang ajak macam kita, walaupun saya ni blur tapi diorang ajak saya, diorang ajar semua. Saya cakap alhamdulillah ada orang nak ajar saya dalam keadaan saya dah tak tahu, zero kan. Lepas tu bila RIC 2 ada satu pula. Saya macam ke belakang tu doktor, RIC 1. Okay, dengar-dengar baru faham macam mana boleh habiskan thesis cepat. Okay. Lepas tu doktor kata kalau nak betul-betul you nak proses yang betul, you kena join Gempur. Saya ni dah join pre-Gempur, okey lah kan, kenapa nak join Gempur balik? Tapi saya dengar lah kan, doktor cakap kan, nak berjaya kena dengar cakap guru. Okay, saya pun okey lah datanglah Gempur kan. Lepas tu baru saya faham kenapa proses doktor tu bermula daripada Gempur. Gempur, RIC 1, RIC 2, saya faham. Rupanya macam ni kan. Kenapa memang doktor tak bagi saya join Platinum sebenarnya sebab saya tak join Gempur. Tapi nak kata hati saya nak sangat. Tu yang sampai jumpa doktor personal, cakap doktor tolonglah bantulah saya kan, saya memang nak kan. Dan lepas saya join Gempur, saya faham the process is there. Doktor dah design the process. Dan itulah proses yang terbaik untuk kita sebagai student ni belajar from time to time ikut yang proses yang doktor tunjuk tu. Okey. Betul Farida Hani, boleh tak story dengan dia orang semua? Kenapa saya minta supaya orang semua follow proses daripada nak ubah thesis, RIC 1, RIC 2, you sebagai insan yang langgar banyak benda. Okay. Cuba cerita dengan dia orang, kenapa saya memang tekankan supaya follow the right process. Okay. Sebab ramai, sebab for your information, ramai yang nak minta lompat kelas. Ramai, doktor, tak datanglah Gempur, tak datanglah nak RIC 2 terus. So, ada yang lebih tua, mereka tak untuk masuk Vivalicious, kau rasa? Ya, betul. Sebab yelah kan, satu benda, budak-budak PhD ni kan, satu benda perangai dia rasa dia bagus. So macam dia rasa dia boleh dapat apa saja yang dia nak dan dia boleh langgar. Siapa? Saya boleh adapt doktor kan. Tapi sebenarnya ramai orang tak perasan, sebenarnya semua orang daripada dia lahir, dia melalui proses. Sekejap Abang. Sila. Okey. Dia dah. Okey. Semua orang sebenarnya, minta maaf. Semua orang sebenarnya daripada lahir dia ada proses. Kan daripada bayi tu lahir, sebulan apa proses dia. Bukan Laila tu dia berjalan. Terus pandai berangkap. Betul tak doktor? Itu sebenarnya doktor nak ajar kita.
Nak ajar kita sebenarnya proses tu kena start daripada zero. You kena kosongkan you punya gelas, minda you start dengan benda yang basic. Lepas tu up lagi RIC1, lepas tu up lagi RIC2, up lagi Valuelicious bootcamp macam tu kan. Baru you akan jadi seorang yang betul, maksudnya seorang yang memang dididik melalui proses yang semula. Jadi Allah cakap everybody yang Allah cipta kat dunia ni adalah sunatullah, mengikut proses yang betul. Dan saya rasa semua kena trust benda tu. Memang kena ikut lah, sebab hanya guru yang tahu keperluan untuk setiap student-student dia. Ada hikmahnya lah kenapa kita kena buat tu semua. So janganlah rasa saya nak Malaysia semua. Ya, memang semua orang perlukan benda tu, tapi kena bersabar, kena trust the process, kena ikut mentor yang ada result, insya-Allah. Aha, okey. Faridah Hanim, berapa lama Faridah follow saya? Saya kiranya bulan 4 tahun lepas kan doktor kan? So kiranya hampir setahun lah. Hampir setahun follow saya. Kenapa sampai lama sangat follow saya ni? Ya Allah, tak tahulah doktor. Bila saya dah join dengan doktor, saya nampak perubahan dalam hidup saya dari semua sudut. Alhamdulillah. Bukannya hanya thesis sahaja, saya dapat kejayaan tu dalam bentuk kehidupan dari segi diri saya, suami saya, anak-anak dan seluruh keluarga saya. Dan bila ada momen yang doktor remove tu, walaupun satu hari kena remove, saya rasa memang orang kata kat bawah nak gambarkan sangat-sangat down, sangat-sangat sedih. Tapi saya just faham lah ada benda yang seorang guru nak tunjuk kepada pelajar dia, kenapa ada benda tu. Dan saya dapat moralnya memang orang kata circle positif ni memang diperlukan oleh setiap orang. Sebab bila kita semakin kita besar kan, kita ada komitmen, macam-macam komitmen, family, kerja, semua tu. Kadang kita terlalu serabut dan kita tahu how to manage. Dan at that time, kita perlukan seseorang untuk susun kita punya kehidupan tu seelok-eloknya. Dan itu yang saya dapat bila saya join doktor dah 10 bulan. 10 bulan pula, dah hampir setahun saya join doktor. Saya nampak orang kata dia punya hasil tu demi hasil, result demi result. Dan saya rasa sangat puas hati dengan apa yang saya ada dan saya dapat. Alhamdulillah doktor. Saya sangat bersyukur. Wow. Okey, Faridah, kalau kita masuk kepada soalan yang lebih kita panggil in deep kepada technical thesis Faridah. Okey doktor. Cuba cerita macam mana berlakunya growth kepada thesis Faridah yang dah meninggal 12 semester. Betul? Betul. Cuba cerita macam mana thesis yang dah meninggal 12 semester tu boleh hidup semula. Ceritakan sikit. Okey. Ya Allah ya Tuhan. Memang thesis ni kan, saya cakap betul lah. Kalau lah saya tak dibuat Dr. Rakyat ni, saya rasa thesis saya dah masuk dalam lautan yang dalam dah agaknya kan. Tapi Alhamdulillah lah, bila saya dah tengok kan evolusi thesis saya ni sebenarnya bermula daripada saya cakap chapter 5 saya lah yang sangat bermasalah sebenarnya kan. Tapi doktor, bila doktor dah personal coaching ketika dengan program doktor tu kan, saya nampak sebenarnya saya sendiri yang tak cari jalan untuk keluar, dan saya duk fokus benda yang cabaran yang itu. So bila saya nampak kan jalan kan, sebab saya tengok doktor, kebolehan doktor ni, doktor boleh nak uraikan cabaran-cabaran setiap PhD student tu lah. Dan saya belajar daripada cara doktor uraikan cabaran tu, dan saya macam sebenarnya senang je. Okay, expert, kita jumpa dengan orang yang lebih pakar kan. Kita berada pada circle yang positif, kita tengok, kita lihat, kita dengar benda yang berkaitan dengan kita punya thesis kan. So daripada situ saya punya thesis saya, cabaran demi cabaran thesis tu macam boleh solve. Sebelum ni saya macam mengharapkan SV saya kan. Macam SV lah yang tolong saya, SV lah. Tapi sebenarnya saya salah. Sebenarnya SV tu bukanlah peranannya macam tu. Baru saya tahu SV tu hanyalah untuk bantu kita untuk kita grab diri kita lah. So dari situ saya dah keluar daripada kepompong masalah saya tu. First draft saya dah siap masa tu, saya rasa macam lega. Bila first draft siap, doktor kata, okay, evolusi, next draft. Saya macam, ya Allah, sebenarnya senang ya thesis ni. Dan ketika itu saya macam, okay, memang logik lah GOT, GBT tu kan. Sebenarnya saya memang tak percaya doktor GBT, GOT. Saya macam dengar orang cakap, tapi apa benda kau mengarut kot? Tak ada lah. Sebab orang duk cakap dengan saya, PhD
permanent head damage. Hari-hari duk fikir benda tu. Permanent head damage. Memang damage lah kan. Ambil kau memang damage lah. Memang damage lah. Lepas tu bila macam dia kata thesis tu mudah, saya rasa macam memang mudah. Walaupun cabaran tu ada kat thesis tu kan. Tapi kita rasa benda tu senang. Benda tu macam tak ada benda pun. So saya buat saya punya cabaran tu sikit-sikit dan SV saya pun happy. Kan bila saya dah join projek raket tu, saya pun kisah hidup dan saya cari balik saya punya SV kan. SV lama dah encik, cari SV yang baru kan. Alhamdulillah, memang saya tak sangka dah 12 yang meninggal doktor. Dah jumpa SV tu, SV macam excited lah kan. Tak tahu dapat excited juga dapat SV yang baru kan. Saya rasa lebih jelas dan saya rasa macam ada sebab kenapa saya tak dapat teruskan SV lama, dapat SV baru. Lepas tu beberapa bulan selepas tu saya dapat, yang bestnya saya dapat publish paper dengan doktor yang SV baru ni. Wow. Selama 2 bulan saya tak ada paper langsung tau doktor. Tapi dengan dia saya boleh buat paper Scopus Q2 pula tu. Saya rasa macam ya Allah kenapa kenapa Allah nak bagi benda ni dekat saya. Tak tahulah, rasa macam lambat tapi sebenarnya ada reason kenapa, sebab Allah nak bagi saya trust the process tu. Kalau ada proses yang betul, you akan dapat result demi result. Dan saya percayalah, dan saya sangat percaya pada diri saya, insya-Allah. Tahun ni saya memang boleh publish banyak paper. Bila saya dah ikut doktor tu. Saya boleh publish more than 3 journal lah, insya-Allah. Saya nampak jalan tu doktor. Berbezalah dengan sebelum ni kan. Okey Farida, ketika Farida berada 12 semester terakhir sebelum tesis hidup semula, ketika itu ada berapa halaman yang telah pun ada and then meninggal? Saya ada dalam 105 macam tu lah pages saya punya tesis. Sampai ke chapter 5 berapa, macam Farida? tu. 100. Berapa tak dengar sangat? Okey, 105 pages macam tu. Hello. Okey, and then setelah okey, now bila dah betul dah jumpa circle group yang betul, bila Farida siap draft yang pertama, draft yang kedua, draft yang ketiga, draft keempat dan now draft yang keberapa? Silakan cerita. Okey, saya draft yang pertama saya dapat selepas 57 hari saya join program doktor. Okey. Ulang balik kuat-kuat sikit. Saya dapat draft pertama masa selepas 57 hari 57 hari. 57 hari selepas gempur saya dapat. Lepas tu saya dapat draft yang kedua tu kiranya pada tarikh berapa bulan, tapi kiranya dalam masa 30 lebih hari lah. Dia semakin kurang lah. Kejap doktor, saya tengok balik saya punya record. Okay, draft yang kedua saya dapat 44 hari, Alhamdulillah. Draft ketiga 35 hari saya dapat. Wow. Lepas draft keempat ni saya turun balik. Lepas tu macam-macam lah kan cabaran-cabaran. Kenapa turun tu? Okay. Kenapa turun tu, masa tu doktor tak ada program. saya ni sebenarnya orang yang kata apa? Program oriented. Dia ada program saya macam semangat dengan kawan-kawan, jumpa kawan-kawan kan. Lepas tu saya ada cabaran lah ketika itu, cabaran family, dan saya tak boleh nak manage diri saya sebenarnya. Tu saya macam saya meninggal jugalah dalam 4 bulan kan. Saya macam cabaran agak getir. Tapi walaupun keadaan cabaran getir tu sebenarnya, saya masih lagi ikut apa yang doktor cakap. Doktor kata bangun awal, solat, duha, tahajud semua saya still follow. Cuma saya tak dapat nak keep up dengan momentum untuk draft, nak selesaikan draft yang seterusnya tu. Sampai satu hari tu doktor call saya macam saya terbangun sebenarnya, dan saya macam apa yang berlaku ni kan. Start dari situ saya start balik. Okey. Ingat balik momentum. To be frank, power tak bila Dr. Rokat campur tangan pada tesis kau? Ya Allah, sangat power doktor. Sangat power. Bila Dr. Rokat memang cakap pasal tesis saya terus jadi macam, terus saya rasa macam terkejut. Rasa macam diketuk-ketuk, dihempuk-hempuk macam tu. Dan memang kena ada orang yang ketuk kita sebenarnya. Baru kita ni akan betul-betul sedar jalan kita ni, kita nak apa sebenarnya. So maknanya Farida, bukan sebarangan orang boleh ketuk you, betul tak?
Seriously doktor. Saya adalah seorang, saya cakap betul lah. Saya adalah orang yang sangat degil sebenarnya. Saya tak akan ikut proses tu kalau saya tak trust. Saya akan ikut orang yang saya percaya. Saya jenis yang macam tu. Saya nak bukti, saya nak scientific evidence, saya nak benda tu semua. Aku dah agak dah orang saya macam tu, nakkan bukti, nak result, nak fact semua kan. Betul. Sebab tu saya macam minta kat Allah tunjukkan saya jalan. Siapa yang boleh guide saya? Even husband saya pun tak boleh tunjukkan saya jalan tu. Saya keep on cari. Dan alhamdulillah saya dapat doktor, dan saya insya-Allah saya tanam dalam diri hati saya kena ikut orang yang betul, yang ada result, saya kena follow, baru saya kena dapat result. Kalau tak, saya sendiri takkan dapat result apa yang saya nak sebenarnya. Okey, seterusnya apa draft yang keberapa seterusnya? Okey, seterusnya draft yang kelima saya hasilkan dalam masa 48 hari. Okey, lepas tu draft yang keenam saya hasilkan 21 hari. Okey, lepas tu saya pergi gempur yang kali kedua tu. Memang dahsyat lah momentum. Saya semangat gila kan. Lepas tu draft yang ketiga. Okey Farida, boleh tak story dengan dia orang? Kenapa kena hadir gempur tu banyak kali untuk recharge? Agak-agak kenapa? Kenapa saya minta hadir gempur? Now is nak ubah tesis. Macam mana nak cakap sebab gempur ni dia macam satu momentum, satu macam spiritual, kata spirit bagi seorang PhD student. Sebab dalam kehidupan kita macam banyak kan benda cabang-cabang yang kita buat. Kadang-kadang bila kita dah at one stage, kita dah tak tersusun tau. So macam kita perlukan spirit, semangat spiritual tu. Dan itulah apa yang saya dapat. Bila spirit tu ada, walaupun you ada banyak cara, banyak jalan, banyak skill, banyak kelebihan, tapi you tak ada spirit, you akan jadi orang yang sama juga. Tu yang doktor tunjukkan. You have to, orang kata apa, move on. Kenapa? Untuk apa? Untuk parents, untuk suami, untuk anak-anak. You kena ingat balik you punya, you kata apa, you punya big why tu how, why we have to move. Yang tu yang saya memang datang gempur banyak kali pun saya rasa tak rugilah doktor. Okey Farida, cop kejap. Okey, makna you hadir gempur 4 kali tau. Pre-gempur, gempur bulan Julai, and then gempur bulan 12, betul. And then nak ubah tesis secara online, betul? Betul doktor. 4 kali. Boleh tak cerita 4 kali you hadir? Okey, beza tak di antara online dan offline? Cuba story sikit. Ya Allah, sangat berbeza. Saya ingatkan yang gempur yang online and util kan, nak buat tesis kan, yang doktor buat baru-baru ni. Saya ingatkan macam, alah ni mesti biasa-biasa je. Sebab sebelum ni datang offline, ni tiba-tiba online. Memang tak boleh dapat lah result. Saya ni skeptikal. Negatif thinking kan. Nampak tak ada skeptikal lagi, Bik? Sebab online kan, first time doktor buat online. Lucik ke? Tapi tak apalah. Kita trust je lah the process kan, kita ikut je lah cakap mentor kan. Dan masa NAT tu saya tak expect doktor boleh ada bersama-sama dengan kami ketika NAT tu. Masa live tu kan, doktor buat live tu, doktor setiap masa saya tengok doktor. Sila buat, fahamkan, bangun. Doktor ni dia betul. Dia boleh ada pergi sampai malam. Saya rasa lah kalau orang lain buat program pun dia takkan jadi macam tu. Lantak kau lah, aku dah bagi kau, kau dah bayar duit, aku dah bagi, kau jalan ikut je lah. Tapi doktor monitor dia pagi sampai malam. Sampai saya nak bangun nak gitu, saya takut. Saya takut nak bangun. So saya stick dekat situ kan. Masa doktor kata rehat, okey pergilah rehat. Tak rehat duduk, saya pun duduk je doktor. Walaupun saya keliling saya anak-anak, suami saya kan. Tapi saya duduk kat situ, saya stick dengan doktor. Dan saya macam ada momen saya rasa yang malam tu last kali masa yang NAT hari tu 9-12 saya tak join sampai malam doktor. Saya ada kekangan anak saya lah, saya kena ambil dia awal. So bila ada online ni doktor, saya rasa sangat membantulah sebab saya dapat attend full daripada awal sampai habis dekat rumah. So momen yang paling menyentuh hati saya, yang paling kuat menggerakkan saya adalah pada last session yang doktor suruh bangun. Saya betul-betul bangun atas kerusi tu doktor tengah-tengah malam dekat 12 tu. Saya bangun. Saya dah tengok aja kenapalah mama ni kan. Saya bangun, saya macam nangis-nangis. Dok anak saya dok tanya, mama ni kan hari ni dah 4 kali nangis. Doktor Rakit tak nangis, kenapa mama nangis? Dia kan. Dia pun pelik kan. Tapi bila saya ikutlah doktor cakap dengan hati you, cakap kuat-kuat, saya ikut je. Dan esoknya saya rasa macam saya dilahirkan semula.
Saya rasa macam Wow. okey. Tu yang momentum saya daripada NAT tu, saya rasalah memang momentum saya, spirit saya kuat untuk saya tempuhi walaupun kita ada banyak cabaran. Tapi sebenarnya selepas 4 kali datang gempur doktor ni, NAT doktor ni, saya rasa saya punya emosi saya, spirit saya lebih kuat. Maksudnya walaupun datang cabaran tu, saya masih boleh nak orang kata nak ni lah, nak cantas macam tu je. Wow, luar biasa. Alhamdulillah, doktor. Okey, Farida, teruskan. Lepas tu grow kepada draft yang keberapa? Okey, lepas tu draft yang ke-6 21 hari, draft ke-7 24 hari, okey, draft yang ke-8 17 hari, dan draft yang ke-9 yang saya baru je hasilkan malam selama 13 hari. Wow, you deserve a very big applause. Everyone kena bagi dekat Farida Hanim, dia tepukan yang paling gemuruh. Baik, Farida, daripada lepas pergi gempur sampai sekarang dapat 9 draft tesis PhD, agak-agak berbaloi tak join saya? Ya Allah, doktor, sangat berbaloi. Siapalah yang boleh hasilkan draft sampai draft yang ke-9 ni kalau saya seorang yang lalui jalan ni. Memang takkan boleh. Walaupun setahun saya buat jalan seorang-seorang, saya face benda seorang-seorang, saya tak rasa saya boleh sampai ke draft yang ke-9. Memang menampakkan bahawa sebenarnya manusia ni dia kena refresh, dia kena recharge dia punya fikiran dia. Berfikir ni orang tak nampak kan, mindset orang tak nampak mindset, tapi cuma diri kita nampak mindset kita. So saya faham kenapa orang tu boleh berjaya, kenapa orang tu boleh gagal, kerana mindset tu sebenarnya. Memang alhamdulillah doktor. Terima kasih banyak doktor. Okey, Farida, ada satu lagi rahsia yang you belum cerita. Apa yang berlaku pada gempur 28 hari bulan 12 2019? Apa yang berlaku pada tarikh itu? Okey, tarikh tu sebenarnya saya submit notis 3 bulan tesis saya. Wah. Ya Allah, saya pun tak sangka. Pernah tak terfikir Farida akan hantar submit notis 3 bulan dalam tempoh yang sangat singkat, kurang daripada setahun? Terfikir tak benda tu? Tak terfikir doktor. Saya buat benda tu adalah hasil daripada Viva Licious yang doktor buat tu. Itu yang nak cerita tu. Okey, now cuba story kat semua orang. Apa yang best Viva sehingga Farida Hanim boleh hantar notis 3 bulan pada tahun lepas? Silakan. Okey, Viva Licious ni doktor buat ketika 30 November 2019. Okey, saya nak story daripada awal saya join Viva Licious ni. Sebenarnya kan, saya sangat takut dengan Viva doktor. Memang bila cakap Viva saya ya Allah, aku memang takkan Viva. Itu saya fikir aku takkan Viva. Saya dengar semua orang macam tu. Betul. Lepas tu bila dia kata Viva Licious, saya macam Dok Google ada ke Viva Licious kan? Tak ada pun Viva Licious. Memang term Viva Licious ni adalah term Dr. Rocket sebenarnya. Kan? Saya macam apa yang delicious sangat ni. Lepas tu saya sangat gabra nak attend Viva Licious doktor. Sampai saya rasa saya tak nak pergi lah, tak nak lah kan. Takut lah Viva ni kan. Sampai saya aku kena pergi juga. Sampai kan saya punya gabra tu doktor, malam nak tidur saya tak tidur. Lepas tu memang terasa Viva ni. Tak tidur malam. Lepas tu pagi tu saya drive. Saya salah tempat. Doktor buat dekat Keep Hotel Selayang. Saya pergi drive sampai Tenera Hotel Bangi. Dengan confidence saya datang. Saya sampai. Saya takut tau. Gabra doktor. Sangat gabra. Over gabra ni. Over gabra. Over. Sangat over. Lepas tu saya pun saya pun drive balik ke Selayang Keep Hotel. Okey, saya pun dah sejam lewat lah kan, perjalanan tu dah ambil masa kan. Doktor dah start. Okay, saya pun relax. So ada orang bawa family kan, doktor saya bawa family kan, tapi saya tak bawa masa tu kan. Lepas tu saya tengok macam seronok. Doktor kata anggapkan Viva, yang best ni doktor buat Viva kami ni bersama family. Mana ada orang buat Viva dengan family kan doktor? Lepas tu macam santai gila, macam relax ni, ya Allah seronoknya. Kiranya saya pun macam saya present pun dalam keadaan saya happy, saya tenang kan. Habis tu Viva Licious tu
saya ada mindset yang baru, iaitu Viva ni memang tak susah pun. Senang je. Farida, asal kau takut sangat? Saya tak nak submit notice sebab saya takut Viva, doktor. So, bila habis je evaluation dengan doktor tu, saya punya semangat berkobar-kobar. Saya pergi jumpa pendaftar UPM, saya pergi jumpa dekan saya jumpa ketua jabatan saya submit notice 3 bulan. Saya macam tak sabar-sabar nak masuk kerja pula. Padahal saya takut nak masuk kerja kan. Maksud kiranya orang kata, ya Allah, saya tak percaya kan apa yang saya buat, 5 benda yang saya buat ni. Saya tak percaya. Allah boleh lorongkan saya untuk saya buat 5 benda ni. Sampai saya rasa Viva tu senang. Dan saya rasa macam tak sabar-sabar sebenarnya doktor nak Viva. Memang sangat tak sabar sebenarnya. Saya macam pelik. Kenapa saya ada perasaan macam tu? Orang lain takut nak Viva kan doktor? Tapi saya rasa macam happy. Saya rasa tak sabar sebenarnya nak Viva tu. Okay. So saya bagi peluang kedua untuk Farida Hanim attend Vivalicious sebelum Viva yang real. Agak-agak nak hadir tak? Wajiblah doktor. Saya nak rasa keseronokan Viva tu. Dan saya yakin bila saya dah buang negative thinking saya pasal Viva ni, saya akan Viva dengan keadaan saya sangat tenang. Sebab doktor dah refresh, dah recharge saya balik. Viva is easy, Viva is enjoy, Viva is delicious. Macam tu. Alhamdulillah. Wow. Okey, Farida Hanim, apa yang dapat masa hari Vivalicious tu, dapat tak anugerah apa-apa? Tak dapat anugerah pun doktor, tapi saya dapat hadiah. Kesiannya. Mana hadiah tu? Alamak doktor, hadiah tu dekat kampung. Dekat kampung kau tinggal hadiah kau? Saya letak, saya frame kan dekat kampung. Best tak hadiah tu? Best, saya sangat seronok sebab tak ada siapa pun nak meraihkan saya ni kan. Nak habis belajar, nak Viva kan. Tak ada siapa yang meraihkan. Tapi Alhamdulillah ada orang meraihkan. Kan, kata-kata motivasi doktor, hadiah doktor, saya sangat-sangat rasa macam sebenarnya bestnya jadi student PhD ni. Which is sebelum saya fikir, student PhD ni sangat membosankan. Student, apa benda student. Tapi saya sangat-sangat dihargai. Okey, boleh tak Farida Hanim ulang balik ayat tadi? Bestnya jadi student PhD. Yes, saya rasa sangat-sangat dihargai. Bestnya jadi student PhD ni sebenarnya. Tapi kat Malaysia ni orang nampak student PhD as a student. Orang nampak PhD tu best, doktor is best. Tapi tak ada orang nak meraihkan student PhD tu adalah benda yang sangat best. Itulah yang saya tak dapat sebenarnya kan. Sebenarnya nak jadi doktor tu adalah proses. Proses tu sebenarnya yang penting yang kita lalui tu. Dan saya rasa terima kasih dan sangat-sangat berbanggalah Dr. Rakit dengan tim meraihkan kami ni student ni supaya kami ni melalui proses yang betul, hari-hari update WIN, hari-hari dengan live doktor. Walaupun benda tu simple tapi tak semua orang mampu buat hari-hari, betul tak doktor? Even doktor nak live hari-hari pun ada impact. Ada impact tak live pagi-pagi tu? Memang sangat ada impact. So saya recommendkan kepada semua yang mendengar ni, tolonglah dengar live Dr. Rakit hari-hari. Dengar hari-hari. Sebab you bukannya pandai hari-hari. You ada benda negatif yang akan menghinggat you hari-hari. Mana ada orang yang boleh live hari-hari dan live doktor ni free aja. Itu pun ikut nak dengar. Saya kan doktor, live doktor ni saya buat sebagai saya punya rutin hari-hari saya dengan family saya sebenarnya. Wow. 745 tu semua orang kena dengar. Semua orang kena pay attention with life. So macam semua orang macam faham, okay. Thesis is not just a thesis. Tapi it's about life. Yang kita kenal. Betul. Okay. Boleh tak kita pergi soalan yang terakhir, Farida? Okey, apakah ilmu yang paling bagi impact kepada Farida bila Farida join proses yang betul, circle group yang betul dan ada mentor yang ada result ni? Apa benda yang paling best yang Farida rasa Farida akan pegang sampai mati? Silakan. Okey, benda yang best yang sangat-sangat best adalah bangun awal pagi. Itu yang saya pegang lah. Bangun awal pagi, duha. Dua benda tu kan. Pegang. InsyaAllah saya nak pegang dua benda sampailah hingga akhir hayat saya. Sebab bangun pagi ni keberkatan ni memang sangat besar. Di saat saya punya saya tenggelam, jatuh tu, memang saya dah lama tak bangun pagi doktor. Dan saya tak feel pun hari-hari. Hari-hari is a bad day untuk saya sebenarnya.
Tapi bila dengan doktor, saya dapat hari-hari tu is a full of orang kata joyness, happiness. Dan semakin hari semakin banyak benda yang saya boleh buat sebenarnya. Berbanding dengan hari semasa thesis tu tenggelam, memang satu hari saya rasa macam tak ada benda pun. Tapi sebenarnya bila dah join dengan program doktor ni, satu hari ni saya boleh buat macam-macam benda untuk diri saya, untuk family saya, untuk thesis saya. Saat doktor ajar pasal menghargai keluarga, kan, menghargai anak, menghargai orang sekeliling kita, kan, jiran-jiran. Tu saya buat semua benda tu apa yang doktor cakap tu. Alhamdulillah, memang kesan tu saya feel sampai sekarang dan saya tak percaya dengan diri saya boleh buat macam-macam benda. Termasuk saya boleh masak untuk family saya pagi-pagi, doktor. Saya tak pernah buat selama 10 tahun kahwin ni. Wow. Tapi Kak Farida, ramai dekat luar sana yang skeptikal, alah setakat nak ajar bangun pagi, nak bangun tahajud, itu semua orang cakap. Cuba komen sikit. Ya, betul. Semua orang cakap resepi kejayaan tu adalah pada pagi ni, kan. Macam doktor cerita ada motivator pukul 5 pagi, club 5 pagi semua tu, kan. Everybody boleh bercakap. Tapi you boleh buktikan tak yang you boleh bangun pagi selama 21 hari berturut-turut, 44 hari berturut-turut, you boleh buktikan tak? So bila saya dah join program doktor ni, sebenarnya boleh. Nah, dan since semenjak saya join first sampai sekarang ni, alhamdulillah Allah bagi saya kekuatan untuk bangun pagi setiap hari, alhamdulillah. Terbabas tu adalah juga sikit-sikit, kan, tapi most of the time tu memang boleh bangun pagi, memang logik, memang sangat logik. So saya rasa memang kita kena ada mentor lah yang guide kita sebenarnya. Jangan nak pandai-pandai sendiri, kan. Kita kena ikut proses yang betul yang doktor ajar tu. Follow saja, saya follow je. Alhamdulillah saya dapat kesan tu dan saya rasa memang logik lah. Memang orang berjaya, they keep on the momentum pagi tu, berkat pagi tu can do banyak sangat benda. Okey, Farida, last word. Apa pesanan Farida kepada mereka yang belum join apa-apa seminar saya? Silakan. Okey, last word saya kepada siapa yang belum pernah join program doktor, saya sangat-sangat recommendkan. Kalau you nak satu momentum yang sangat bagus untuk diri you, untuk thesis, untuk study you, tak kisah you degree ke, master ke, PhD ke, postdoc ke, you join lah program Dr. Rakit. You akan dapat apa yang you impikan. Sebab saya dah dapat apa yang saya impikan dan saya sangat yakin siapa-siapa sahaja yang join program Dr. Rakit, you akan dapat impact yang sangat luar biasa yang you sendiri tak boleh nak bayangkan. Saya dapat, saya target 10 dan saya dah dapat 10 dah. Dan saya keep on kejar impian saya seterusnya. So doktor kata 5 years professorship, which is saya tak boleh bayangkan pun pasal benda ni, tapi saya boleh nampak dah after 5 years apa yang saya akan dapat. Saya boleh nampak doktor benda tu. Okey Farida, last kali. Okey, dapat tak perbezaan because proses hampir setahun, betul tak? Okey, Farida batch yang keberapa platinum ya? Batch yang kedua doktor. Yes, batch yang kedua. Nampak tak perbezaan di antara cara saya handle batch kedua, batch pertama dan batch ketiga, now batch yang keempat? Nampak tak perbezaan di antara modul-modul saya ke apa-apa saya? Silakan komen yang terakhir. Ya, saya memang nampak doktor memang sangat-sangat berbeza. Memang sangat berbeza dari segi doktor coaching, dari segi program-program doktor yang doktor buat, dari segi task-task yang doktor bagi, dari segi komitmen. Platinum batch yang ni saya nampak sangat berbeza dan saya yakinlah, saya sangat yakin kenapa doktor mampu sampai nak coaching batch demi batch ni adalah kerana doktor memang sangat committed untuk menghargai, membesarkan impian bangsa-bangsa postgraduate ni doktor. Tak ada orang yang buat kat Malaysia ni doktor. Terima kasih banyak doktor. Tahniah. Tiba-tiba rasa macam nak menangis tadi pula. Allah. Okey Farida, all the best. Terima kasih banyak atas masa yang diberikan ini. Dan sampaikan salam hormat saya kepada suami you dan anak-anak you, dan kita doakan semoga Tuhan berikan rezeki yang limpah-limpah kepada you insya-Allah dan diberikan kebahagiaan luar biasa untuk you dan family you insya-Allah. Okey Farida, terima kasih banyak. Okey, terima kasih doktor. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Take care.
Okey, bagi anda yang menonton live session saya sekarang, okey, now kita baru saja selesai bersama dengan Cik Puan Faridah Hanim dan beliau sedang menyelesaikan PhD beliau dalam sains pemakanan begitu. Dan berapa ramai yang belajar something daripada sesi saya bersama dengan Cik Puan Faridah Hanim, anda boleh komen sesuatu dok. Okey, dan now tanpa saya melengahkan masa, saya nak pergi kepada kisah inspirasi yang kedua, yang mana beliau juga insan yang sangat luar biasa dan beliau juga telah berada di talian sekarang. Aha. Okey, so jika sekiranya anda telah bersedia dan saya jemput kepada platinum kedua kita pada petang ini untuk masuk ke dalam talian. Silakan. Dan jika sekiranya anda rasa apa yang kita kongsi pada petang ini memberi impak kepada anda, saya mohon untuk anda tekankan butang share supaya lebih ramai yang dapat menonton live kita pada petang ini. Silakan. Dan now saya jemput kepada platinum kita pada petang ini untuk masuk ke dalam talian sekarang. Silakan. Okey, silakan kepada Ustazah Mas Hamidun, jika sekiranya anda dengar suara saya, mohon untuk masuk ke dalam talian sekarang. Silakan. Akhirnya. Okey, Assalamualaikum Mas. Adakah dengar suara saya? Hai, kalau dengar suara saya boleh lambai-lambai sikit. Ya, di talian kita sekarang, kita telah bersama dengan Ustazah Mas Hamidun yang sangat-sangat luar biasa dan awesome. Okey, Ustazah, jika sekiranya dengar suara saya boleh lambai sikit dan lambai pada semua. Okey, mendengar suara Ustazah Mas Hamidun pada petang ini? Okey, Ustazah Mas Hamidun boleh tengok, boleh cek semula mikrofon sebab kita tak dapat dengar suara you. Okay, now kita sedang on air bersama dengan bangsa postgrad all over the world. Dan saya difahamkan ada yang menonton daripada Turki dan ada yang menonton daripada UK, ada yang menonton daripada Japan dan ada yang menonton daripada Itali. Okay, Ustazah boleh check you punya mikrofon sebab kita tak dapat dengar mikrofon you. Hello? Boleh check mikrofon Ustazah? Ustazah Mas Hamidun boleh checkkan mikrofon? Masih belum mendengar suara Ustazah Mas Hamidun yang luar biasa. Okey, sebab suara beliau sangat mahal. Okey, beliau adalah jurulatih debat negeri Johor. Okey, beliau adalah jurulatih debat negeri Johor. Jangan buat main-main dengan beliau. Sangat mahal sebenarnya. Ustazah, silakan. Okey, beliau sedang connectkan audio beliau sekarang. Tak apa, kita sabar kejap petang ni. Bersabar semua, please. Bersabar.
Boleh ke Ustazah? Boleh ke? Okey, boleh Ustazah say something petang ni? Mungkin boleh perkenalkan diri? Boleh perkenalkan diri? Jika sekiranya anda yang menonton dengar suara Ustazah Mashamidun, anda boleh komen, kami dengar tak jelas. Mohon bantuan. Okey, tak apa. Oleh kerana kita ada masalah teknikal, kita ada cabaran teknikal petang ni sebab kita tak dapat dengar suara Ustazah Mashamidun. Okey, dapat dengar suara Ustazah Mashamidun sekarang. Okey, sementara kita nak tunggu suara ataupun speaker yang okey, tak apa, insya-Allah kita akan jumpa beliau esok jika ada kesempatan. Okey, dan terima kasih kepada semua anda yang menonton live session kita pada petang ini, dan insya-Allah taala esok kita akan bersama lagi dengan lebih ramai platinum kita. Okey, untuk mereka berkongsi denyut nadi pelajar postgraduate supaya mereka boleh berkongsi kisah duka dan gembira mereka bersama dengan anda, dan anda akan dapat belajar banyak perkara daripada mereka sebab mereka telah ada proses yang betul dan mereka amat committed dengan proses tersebut, dan mereka juga ada circle group yang betul. Tuan-tuan dan puan-puan, ramai orang boleh mendakwa mereka ada circle group. Tetapi soalannya, adakah mereka dapat rizak daripada circle group tersebut? Best, mereka ada rizak. Tuan-tuan, mereka ada mentor yang ada rizak, yang mana mereka yang bertemu dengan Dr. Rocket sebelum ini, thesis mereka almost die. Okey, memang dah meninggal. Ramai yang telah meninggal thesis mereka. Dan kalau ikutkan Cik Puan Faridah Hanim tadi, thesis beliau telah meninggal selama 12 semester. Saya ulang balik, thesis beliau telah selama 12 semester. Dan beliau hanya berjumpa saya untuk pre-gempur. Tetapi akhirnya tesis beliau telah grow sangat luar biasa. Bahkan bukan hanya tesis yang grow, family beliau grow. Bahkan beliau dapat tulis paper, artikel, publish pada Scopus. Kau rasa? Okey, so jika sekiranya anda rasa sesi ini memberi manfaat kepada anda, kita akan jumpa esok insya-Allah. Okey, kita akan jumpa esok insya-Allah. Jika sekiranya anda rasa sesi ini amat bermanfaat, kita akan jumpa esok dengan lebih ramai platinum supaya mereka boleh berkongsi jejak-jejak mereka, supaya anda boleh follow vasi mereka dan supaya anda boleh tiru vasi mereka. Okey. So, Ustazah Mashamidun, kita jumpa esok insya-Allah.
Okey, jumpa sebab petang ni memang nampak tak dapat buat apa tu. Okey, kecuali Ustazah Mas Hamid nak gunakan body language ataupun sign, body sign. Okey, so sekali itu untuk petang ni. Terima kasih banyak atas komitmen anda. Ustazah boleh ke? Tak dengar apa? Okey, terima kasih semua. Okey, jumpa anda esok pada jam yang sama, 5 petang. Okey, 5 petang saya insya-Allah jumpa saya dalam sesi inspirasi bersama dengan Platinum Dr. Rocket. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda belajar Dr. Rocket urus. Bye-bye. See you tomorrow. Sesering digoda, gak hanya engkau ingat kisah bersama di jalan yang indah, bahagia dengan cintanya. Namun mengapa engkau tak seperti dulu? Ku raih padanya agar dirimu pulang. Ku mengenangkan senyum tangis dan ketawa, karena aku saling harap tak lelah membimbing semua. Itu hanya kisah dulu.